Dan juga titik C kamu ni, jarak dia ni. Ni kan. Bila kamu ukur, kamu akan dapat 10 cm. Okey? Kamu akan dapat 10 cm. Okey? Kalau kamu nak letak lagi titik dekat sini pun boleh. Alai. Okey, kamu letaklah lagi titik lagi, tambah lagi titik kat sini. Pun sama juga, kamu akan dapat jarak dia tetap 10 cm. Letaklah kat sini. Pun sama juga, jarak dia tetap akan sama. Sebab apa sama? Sebab kita ada titik tetap dan kita ada titik bergerak. Yang hanya bergerak adalah titik yang berada 10 cm daripada titik tetap kamu ini, iaitu locus. Yang bergerak adalah locus saja. So, bila locus kamu ini bergerak, jaraknya akan sentiasa 10 cm daripada titik B kamu, titik tetap kamu ini. Jadi, locusnya tetap sama jarak dia dengan titik B kamu ini, okey? Jadi, bila kamu dah dapat locusnya bulatan, kamu boleh terus kamu terus boleh labelkan dia. Kamu labelkan dia sebagai locus X. Sebab X ni biasa kita simbolkan sebagai locus. Locus X. Okay, locus X kamu nak letak kat mana? Letaklah dekat mana? Dekat titik C ke? Dekat titik G ke? Dekat titik F ke? Janji kita tahulah bahawa itu adalah locus kamu, iaitu bulatan. Okey. Sekarang kita nak belajar bila dia ada syarat. Syaratnya dia ada titik tetap dan satu lagi dia ada titik bergerak, di mana titik bergerak tu jaraknya adalah mesti 10 cm daripada titik yang tetap itu, titik B. Bila kamu gerakkan titik yang bergerak tu, dia dapat satu bulatan. Okey? Bulatan itulah kamu punya locus. Ini soalan yang pertama lah. Sekarang kita pergi soalan yang berikutnya. Saya akan cuba bagi seberapa banyak contoh soalan. Mungkin 3 atau 4 lah. Lepas tu nanti kamu akan cuba juga. Saya akan bagi soalan tugasan. Okey? Soalan dia berbunyi begini. Saya ulang sekali lagi, siapa yang tak faham boleh respon. Jangan malu-malu. Kalau malu tak tahu nanti nak buat macam mana. Titik X bergerak sebanyak 15 cm. Ni saya ambil ukuran yang besar. Sebab nanti kecil pula pada lukisan saya. Tapi kalau pada buku kamu, kalau 15 cm tu satu bentuk yang besar kamu akan dapat nanti. Biasanya soalan dia tak bagilah besar-besar. Okey, dari titik A. Okey. Ni soalan dia. Ini soalan kamu. Soalan dia adalah X bergerak 15 cm daripada titik A. Bila saya letak titik nanti, sebelum kamu buat titik, langkah pertama kamu lihat dulu. Okey, mana titik tetap dia? Apa titik tetap dia? X ke A? Kalau dia kata X ni bergerak, maksudnya X ni adalah titik yang bergerak lah. Dan A ni adalah titik yang tetap. Jadi boleh letak kat mana-mana. Ni dia A kamu. Okey, titik A kamu ini titik yang tetap. Kemudian kamu dah letakkan titik tetap kamu, titik A. Apa langkah yang kedua? Kamu ukurlah. Okey. Supaya kamu dapat satu jarak antara X dengan A tu, jaraknya adalah 15 cm. Okey. Macam mana nak ukur? Guna pembaris. Gunakan jangka lukis kamu tu. Saya ukur juga. Sorry. Okey, saya pun guna jangka lukis saya. Berapa ukuran dia? 15. So, cari 15. Menggunakan pembaris kamu tu. Katakan saya dapat ni 15. Mungkin tak accurate lah, tak tepat. Tapi bila kamu guna pembaris, kamu akan dapat 15 tepat nanti menggunakan jangka lukis. Okey, so bila dah dapat ukuran dia, bukaan dia 15 cm, letak yang tajam itu pada titik A. Yang ada pensel tu janganlah letak pada titik A. Kalau kamu letak pada titik A yang ada pensel tu, yang bahagian tajam tu kat luar, kalau kamu gerakkan nanti, macam mana nak ada bentuk, macam mana nak ada orang kata apa, garisan. Kan? Lawak pula kat situ. Nanti koyak pula kertas kamu bila kamu gerakkan bahagian yang tajam tu. Kena fikir logik lah. So, yang bahagian tajam tu pada titik tetap,
Yang pensel tu yang bergerak nanti. Jadi saya nak gerakkan saya punya pensel ni. Bila saya gerak, samalah. Saya dapat apa? Bulatan, okey? Saya pindahkan saya punya jangka lukis. Dah siap. Kemudian, okey. Katakan saya letaklah satu titik kat sini. Jarak antara titik A dengan titik B ni adalah 15 cm. Mesti 15. Kalau kamu nak semak, kamu boleh guna pembaris. Dapat tak daripada titik A ini sehingga kepada titik B ni 15? Kalau tak dapat, salah lah. Maksudnya ukuran kamu tadi guna pembaris salah. Okey? Katakan kamu ukur kat sini juga. Kamu letak titik, katakan titik C. Bila ukur sini pun mesti dapat 15 jarak dia. Okey? Ini kita panggil dia radius lah. Jari. Mesti dapat 15 daripada titik A kepada titik C. Kalau dapat lebih atau kurang, maksudnya jawapan kamu salah. Ingat ya, bila kamu lukis dalam soalan ujian, peperiksaan dan sebagainya, kalau ukuran kamu tak tepat, akan dikira sebagai salah. Mesti tepat. Sebab kamu guna pembaris. Bukannya kamu guna jari ukur. Guna pembaris sepatutnya tepatlah dan menggunakan jangka lukis. Okey. Kemudian bila dah siap, so kamu tahulah yang bulatan ini adalah locus. Maka kamu buatlah. Labelkanlah dia. Labelkan dia. Okey. Locus X. Di mana-mana saja. Jadi pada bahagian bulatan. Okey. Locus X. So locus X kamu kat mana kat sini? Letak je. Lepas tu buatlah label sikit. Saya tak boleh nak tulis kat sini. Saya pun tak pasti kenapa. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Boleh nampak tak gambaran, sedikit gambaran dia. Macam mana nak dapatkan, nak bina apa ni kita sebut sebagai locus. Bila ada suatu titik tetap dan titik bergerak. Tu jenis yang pertama lah untuk hari ni kamu belajar. Tapi soalannya kebanyakannya taklah direct macam ni. Sebagai contoh, ada soalan dia, kejap mana X berjarak 2 cm daripada titik A. Okey. Saya padam. Kita pergi soalan yang baru. Soalannya adalah berbunyi. Kita cari soalan. Mana pula buku saya ni? Okey. Katakan soalan dia berbunyi. Okey. Biasa soalan dalam exam boleh jadi macam ni lah. Okey, ini dia. Kita ada katakan AX. Okey, AX. Okey, AX sama dengan kebanyakan pelajar dia tak tahu apa benda ni cikgu. Jangan risau, cikgu akan terangkan Okey, AX sama dengan 20 cm. Okey. Ini soalan ni contoh dia boleh tanya, okey. AX sama dengan 20 cm. Apa benda sebenarnya ni? Cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, titik apa? Okey. Ya, betul. Aiman titik A kepada titik X ni jaraknya adalah 20 cm. Ramai yang tak tahu ni macam mana nak buat. Tapi tadi Aiman dah sebut, maksud dia faham lah. Maksudnya jarak daripada titik A ke X ni adalah 20 cm. Maksudnya, okey, yang mana satu locus? A ke X? A ke X? Mana titik bergerak, mana locus? Tadi cikgu dah terangkan. 2 soalan dah. Okey. X adalah titik semula. Okey.
Ha. Betul ke tu Aiman? Ha. Dia AX sama dengan 20 cm. Dia tak bagi pun ayat panjang-panjang. Dia bagi AX sama dengan 20 cm. Tapi cikgu ada bagi tahu tadi. X tu sebenarnya X tu jadi X tu local. Okey, betul. Lagi? Okey. Okey, betul. A adalah titik tetap, X adalah titik yang bergerak. Kena sentiasa ingat. Biasanya X ni kita akan jadikan dia sebagai locus dalam soalan pun biasa dia akan tanya macam tu. Jadi A kamu adalah titik tetap. Kena faham kat situ. Baru boleh buat. Kalau tak, nanti susah kamu. Ni titik A kamu. Okey. So titik A kamu ni adalah titik yang tetap. X itu yang bergerak. X itu adalah locus kamu. Jadi dah dapat dah titik A dia, titik tetap. Kamu ukurlah guna jangka lukis. Okey, ukur sebanyak 20 cm. So ukur. Cikgu payah kalau guna benda ni. Cikgu ambil anggaran je ni. Hampir 20. Okey, contoh ni lah 20 cm. Jadi bila ukur, yang tajam tu letak pada bahagian A jangan pula, saya ulang sekali lagi, yang ada pensel kamu letak kat A. Nanti kamu nak gerakkan, kamu gerakkan yang bahagian tajam. Mana ada, tak nampaklah garisan kamu nanti. Tak dapatlah garisan nanti. Jadi kita kena fikir logik juga bila guna jangka lukis ni. Tak boleh sembarangan. Nanti kamu gelakkan diri sendiri. Aku ni tadi, mana boleh yang tajam tu kita nak gerakkan. Confirm lah tak dapat garisan. So fikir logik tu pun penting juga dalam mat ni kan. Sebab ada juga tajuk penakulan matematik logik. Tingkat 4 nanti baru kamu belajar. Okay, sekarang tak belajar lagi lah. Mana logik tu penting juga dalam matematik. Kemudian kamu buatlah. Okay, garisan dia. Garisan dia kamu dapat apa dia ni? Bulatan. Jadi locus kamu adalah bentuk bulat. Bulatan. Okay. So bila dah lukis, pindahkan jangka lukis kamu ni. Labelkan dia. Okay. Saya terus labelkan lah. Saya tak terangkan lagi. Okay. Titik pada bulatan tu jarak dia adalah sama dengan, sentiasa sama dengan titik tetap dia 20 cm. Saya tak terangkan sebab saya rasa kamu dah jelas kot kat situ. Okay, locus X kamu dia ni dia. Letaklah kat mana-mana pun. Kemudian kamu buatlah garisan sikit. Daripada locus X ni buat satu garis sampailah sentuh pada bahagian lengkung bulatan ni. Mana-manalah tak kisah. Janji kita tahu, lengkung bulatan ni adalah disebut sebagai locus X. Okey. Ni contoh soalan yang macam inilah. Okey, ada soalan? Ada saya ada. Cikgu, boleh ke kalau saya nak jadikan A itu sebagai locus, X itu sebagai titik tetap? Okay, dia sebenarnya macam ni tu soalan cikgu yang jawab. Okey. Okey. Apa ni? Tak boleh Dia bukan tak boleh. Dia bergantung kepada soalan. Sebab biasanya soalan, dia akan bagi kamu satu bentuk Satu bentuk segi 4 ke, segi 3 ke. Dia dah label siap-siap dah. A, B, C, D. Sekarang ni, kalau kamu nak lukis locus dia, of course lah kita akan guna huruf yang baru kan. Huruf X. Biasanya X ini kita akan gunakan sebagai, kita akan simbolkan X ini sebagai locus. Jadi A, B, C itu adalah titik bagi setiap tempat yang ada pada bentuk gambar rajah yang ada pada soalan tu lah. Biasanya X ini kita jadikan sebagai locus. Okey. Soalan seterusnya, cikgu buat soalan sendiri kat sini. Padam dulu. Okey, kalau boleh lah. Kejap Triangle. Okey, ni dia. Katakan cikgu ambil triangle. Sorry. Triangle ni kena ada 3 titik lah kan. Okey, sorry Satu. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Okey, ni dia. Soalan exam biasanya macam ni dia bagi siap-siap bentuk. Gambar rajah A, B, C adalah suatu bentuk segitiga. Okey.
Katakan soalan dia berbunyi, saya tiba-tiba confused. Okey, ni dia. Ni soalan dia biasa soalan memang dalam bentuk dah ada gambar rajah. Yang ni biasanya nampak macam susah tapi tak sebenarnya. Sebenarnya senang je. AX sama dengan katakan 25 cm. Ini je soalan dia. Contoh. Soalan dia AX sama dengan 25 cm. Dapatkan locus X. Saya kena tambah sikit lagi kot. Macam mana ni? Tak apalah, saya cuma cakap je lah. Okey, AX sama dengan 25 cm. So, dapatkan locus X. Macam mana nak lukis locus X? Daripada titik A. Apa maksud AX sama dengan 25 cm? Okey, betul. Jarak A ke X adalah 25 cm. Of course kat sini, sudah tentulah kamu lihat di sini, titik A ini adalah titik tetap. X ini adalah locus. Soalan pun dah bagi tahu dah tadi. Saya sebut, tentukan locus X. Maksudnya X tu adalah titik yang bergerak. Jadi, apa yang kamu kena buat? Okey, saya pindah atas sikit. Okey. Kamu kena ukur jangka lukis kamu menggunakan pembaris sepanjang 25 cm. Okey. Ukur 25 cm. Ukurlah guna pembaris. Ni kemahiran mengukur menggunakan jangka lukis melalui pembaris. Kenapa cikgu tekankan juga ni sebab ramai yang salah. Contoh nak ukur 25 cm. Ada yang mula daripada 1, lepas tu dia cari 25. Salah, itu baru 24. Dia mesti kalau nak mudah, mula daripada kosong. Kemudian cari 25 cm. Contoh ni 25 cm. Dah ukur dah. Okey, kemudian pindahkan bukaan jangka lukis kamu. Yang tajam tu pada titik A. Dah dapat? Yang ada pensil itu, kamu kena gerakkan dia. Gerakkanlah. Okey, gerakkan dia. Ni dia. Cantik je bulat kamu ni kan. Sebab bila cikgu tengok rata-rata bila guna jangka lukis, bila nak bina bulatan ni, tangan dia terketar-ketar. Mungkin tak biasa kot guna jangka lukis. Tangan keras orang kata. Tak berseni. Tak percaya kamu cuba. Ada yang sampai patah besi tu. Protektor kamu tu, jangka lukis tu, punyalah excited sampai patah. Pun ada. Ada yang sampai bengkok pun ada. Tak tahulah macam mana kamu guna. Kan, kreativiti kamu lah ya. Okey, so bila dah ukur 25 cm, sekarang ni locus kamu itu, kalaulah soalan tu tanya, okey, lukiskan locus, nyatakan locus kamu, labelkan locus kamu pada bahagian dalam bentuk 3 segi 3. Di mana agak-agak? Labelkan locus kamu yang terdapat di dalam segi 3. Mana locus kamu? Kalau kes macam ni kan, tak semua bulatan ini kita sebut dia sebagai locus. Sebab dia ada syarat dia. Syaratnya locus itu mesti berada hanya di dalam segi 3 saja. Mana locus dia? Di tengah-tengah segi 3. Di mana? Di luar ke di dalam? Ya, di dalam segi 3. Di mana? Cikgu tunjukkan. Ni, daripada sini. Okey. Dan juga di sini. Jadi, ya betul. Terima kasih Aiman respon. Bagus. Nampak kat situ dah di mana locus yang berada di dalam segi 3. So ni dia. Daripada titik D sampailah ke titik E. Inilah kamu punya locus yang berada di dalam segi 3. Jadi yang kamu kena labelkan kat dalam ini sahaja. Okey? Macam mana nak labelkan dia? Ni dia cikgu tunjukkan.
Ni penting bukan semua tu kita sebut ia sebagai locus hanya yang di dalam sahaja. Dan sebaik-baiknya bila kamu buat bulatan tu, yang bahagian dalam bulatan itu mesti ditebalkan. Okey, garisan lengkung tu mesti ditebalkan. Untuk membezakan locus itu dengan bahagian luar daripada segitiga. Ni locus kamu kat dalam ni je. Okey? Nampak? Yang dekat luar ni, luar ni bukan. Okey? Ini sekadar lukisan binaan. Locus ni kat dalam ni. Tu contoh soalan dia lah. Soalan peperiksaan biasanya macam ni lah. Dia bagi segi 3 lah, segi 4 dan sebagainya. Okey, contoh satu lagi yang terakhir cukuplah satu je. Satu lagi. Ada soalan tak? Sebelum tu. Aiman, Emil, ramai ni, 13 orang ni. Ya, Aiman tak ada soalan. Okey, bagus. Amirul, Akil, Emil, Al-Amin, Izan, Nabil, Syakirin, Nazira, Akilah, Puteri, Sofia, Sufia, Zalfa. Ada soalan? Tak ada. Okey, bagus. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Terima kasih respon. Baru dengar suara-suara yang daripada wanita perempuan. Okey, bagus. Soalan yang terakhir, last lah. Cikgu cari soalan yang mirip-mirip peperiksaan sebab asasnya cikgu dah bagi tadi dua contoh yang pertama tadi. Sekarang ni kita nak lihat contoh-contoh soalan yang macam ekstrim sikit lah, yang kompleks. Kita ambil contoh Adam. Okey, ni dia. Okey. Ada satu A, B, C, D. Okey. So kita ada titik A, kita ada titik B, kita ada titik C, kita ada titik D. Soalan dia berbunyi, alamak, terpadam. Okey. Okey, katakan CS adalah sama dengan sama dengan berapa Sama dengan 30 cm. Okey. Soalannya bina locus. Bina locus yang berada di dalam bentuk apa kita panggil ni? Quadrilateral inilah bentuk dia. Quadrilateral. Di mana locus kamu sepatutnya berada? A, B, C, D. Dikata CX sama dengan 30 cm. CX sama dengan 30 cm. Jadi kamu boleh nampak kat sini, titik C kamu ini adalah titik tetap. Dan jarak di antara C dengan X adalah 30 cm. Jadi X kamu tu 30 cm jaraknya daripada C. Dan kamu kena bina kamu kena bina locus X kamu yang berada di dalam bentuk ini. A, B, C dan D. Di dalam ini sahaja. Di luar itu tak. Bagaimana? Kamu dah tahu C ini adalah titik tetap. Langkah seterusnya, ukur, gunakan jangka lukis. Ukuran kamu mestilah 30 cm. Okey. Daripada, cikgu ukur dululah 27, 8, 30. Katakan ni 30. Cikgu dah ukur 30 cm. Okey. Katakan cikgu dah ukur 30 cm. Cikgu letakkan yang bahagian tajam itu pada titik C. Sebab titik C ni adalah titik tetap. Yang ujung ni pensil. Gerakkan dia satu pusingan. Okey, satu kitaran. So kamu dapat apa dia ni? Kamu dapat 30. Okey, 30 cm. So kamu dapat satu bentuk bulatan kan?
Okey, kamu dapat satu bentuk bulatan. Sekarang soalan dia minta kamu lukiskan dan labelkan locus X kamu. Di mana agak-agak locus X kamu tu? Di mana? Di sini. Ni. Mana yang ni? Ni anak panah ni. A ke B? Mana A ke B? Sini. Sini lagi. Sini lagi. A ke D. Sini. Sini. Okey, sini betul. E dan F. Ini sahaja locus kamu sepatutnya. Yang luar ni hanyalah lukisan binaan. Lukisan binaan ni maksudnya tak perlu ditebalkan. Yang perlu ditebalkan dalam ni saja, E, F. Nanti kamu guna jangka lukis, kamu tebalkan yang ini. So, inilah kamu punya locus X kamu. Di mana jaraknya adalah, kamu ukurlah kat mana-mana dalam lengkungan ni, E ke F ni, jaraknya masih lagi dapat 30 cm daripada titik C kamu ini. Jadi, kena labelkan Mesti dilabelkan. Kalau tak labelkan, hilang markah. Tu bergantung kepada soalan Mesti labelkan. Locus X. Okey, labelkan dia. Nampak? Macam yang cikgu buat ni. Kena labelkan. Wajib. Sebab nanti boleh hilang markah. Kamu hanya dapat markah pada garisan. Tapi markah pada label kamu tu tak ada. Sebab kamu tak labelkan. Okey? Jadi untuk hari ini sahajalah PDPR kita tentang bagaimana kita nak membina locus daripada satu titik tetap daripada satu titik yang bergerak. Okey? Ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada soalan, selepas ini kita stop kelas kita sampai sini. Kamu cuba selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Tuliskan hari dan tarikh, comel-comel, loteh-loteh. Tuliskan soalan, salin soalan, kemudian selesaikan. Okey? Tu sahajalah daripada cikgu. Ada apa-apa nak tanya ke? Luar daripada akademik ke? Boleh. Cikgu bagi masa satu. Ya. Ya. Besok cuti. Alhamdulillah. Besok cuti sempena menyambut hari kemerdekaan Malaysia yang keberapa? 64. Okey. Esok cuti, jangan risau. Cuti umum. So tak ada kelas. Okey? Ada lagi soalan? Hari Selasa sahaja. Bulan 9 nanti ada cuti, jangan risau. Ada seminggu cuti. Okey? Ada soalan lagi? No question. Tak ada dah. Okey, kalau tak ada, kita stop sampai sini. Terima kasih kehadiran tiga yakin ni bertambah baiklah setakat ni. Mungkin ada 2-3 orang lagi yang tak kontak cikgu nama yang cikgu senaraikan dalam grup tu. Nanti cikgu akan PM semula lah. Okey, terima kasih yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dapat sedikit perkongsian ilmu daripada cikgu. Membantu kamu untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama.